Maka apa lagi selepas Ramadan, apa lagi selepas Syawal tuan-tuan, ialah istiqamahlah. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kita nak melihat istiqamah pada pandangan dua sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Penghormatan daripada Allah, kalam yang mulia, perkataan ahli syurga, menyebutnya sunnah sunat, menjawabnya pada posisi mendengar hukumnya wajib. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina ayatul jamaah, marilah sidang jamaah kita sama-sama mulai buka halaqah kita, majlis kita dengan baca Kitab ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa awliya'i was salihin, li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina, syai'un lillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi nurihi tatimul hidayat wa bi 'izzatihi tatimul kamalat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli salawatil khams wa yasuma Ramadan wa yukhrijul zakah wa yajtanaba al-kaba'ira as-sab' illa futihat lahu abwabul jannah wa qila lahu udkhulu bisalam. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sahabat Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, kepimpinan jawatankuasa Masjid Al-Falah yang hadir, tuan-tuan haji, tuan-tuan, puan-puan hajah, Datuk Datin, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, duyufur rahman, yang didoakan semuanya kebaikan, al-khair, as-salamah, al-afiyah, al-yusru fid dunia ilal akhirah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita baru sebentar dapat menyelesaikan suatu kewajipan yang wajib secara berjamaah. Kita ucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah
Dan sesungguhnya kalau kita recall balik, kita juga pernah berada dalam situasi yang bukan macam situasi ini. Di waktu maghrib, kita cari-cari mana tempat solat, cari bila air pula, bila air tak ada air. Waktu macam ni, mungkin dalam permusafiran, musim raya baru ni, Allah nak semayang tuan-tuan ni. Ke arah Naar, ke mana-mana ke, ramai orang pula. Masa dah suntuk pula. Allahu Akbar. Kalau kita seorang okey lah tuan, bawa anak isteri, la ilaha illallah. Nak terberak pula seorang nak pergi terberak. Yang seorang nak pergi bila air. Allahu Akbar. Namun situasi sekarang tuan-tuan dalam keadaan yang selesa, dan kita menanti solat Isya, kita duduk sebentar dalam majlis zikir. Ayuh tuan-tuan, saya mengingatkan diri sekalian dan sekarang hadir untuk tajdid niat iktikaf. Kalau yang lupa untuk niat iktikaf ni, kemudian duduk dalam zikir, majlis zikir, dan kita berniat menanti solat selepas solat. 3 niat pada satu masa, pada 3 amalan yang berbeza, dan kita sedang meraih, kita sedang mengumpul sawaban min indillah, pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, berbekallah kamu. Mengumpul bekallah kamu. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi dibacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli salawatil khams wa yasuma ramadan wa yukhrij zakah wa yajtanabal kaba'ir sab'a illa futihat lahu abwabul jannah wa qila lahu udkhulu bisalam. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Nabi SAW bersabda, seseorang hamba yang menunaikan solat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan menjauhi 7 dosa besar, akan dibuka baginya pintu-pintu syurga dan diseru kepadanya, masuklah ke dalamnya, ke dalam syurga dengan sejahtera. Tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita telah pun melepasi bulan Ramadan, kemudian melepasi bulan Syawal, dan kita kini telah berada di permulaan bulan Zulkaidah. Pastinya tuan-tuan dalam kejiranan kita, sanak saudara kita, ada pun yang telah pun berangkat ataupun bersiap siaga untuk berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan haji, bagi memenuhi seruan melengkapkan rukun Islam bagi mereka yang sudah mencapai al-istita'ah, kemampuan. InsyaAllah kita yang hadirin tuan yang belum menunaikan haji, dalam hal keadaan berniat dan sedang mengumpul hartanya, mengumpul wangnya untuk dapat menunaikan haji, insyaAllah angkarib, dalam waktu yang terdekat, insyaAllah. Baik tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi selepas Ramadan, apalagi selepas Syawal tuan-tuan, ialah istiqamahlah. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kita nak melihat istiqamah pada pandangan 2 sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pada pandangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Walaqad su'ila siddiqil ummah anil istiqamati faqal al istiqamah indi alla tusyrik billahi syai'an. Telah ditanya kepada siddiqil ummah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Sayyidina Abu Bakar, apakah yang kamu pandang mengenai istiqamah? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, pada pandanganku istiqamah itu ialah jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, ibadah puasa tujuan dan matlamatnya takwa. Bahkan seluruh peribadatan ubudiyah dalam kehidupan kita, sama ada yang khas, khusus, ibadah yang khusus ataupun ibadah yang umum, tujuannya, matlamatnya ialah takwa kepada Allah. Bagi kita yang tidak pergi menunaikan haji, tuan-tuan, kita akan mengerjakan ibadah kurban. Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah SWT Allah SWT bukan nakkan darah, bukan nak daging, tuan. Yanaluhut taqwa minkum. Yang Allah nak daripada kamu ialah ibadah kurban itu ialah bukan dagingnya, lembunya yang besar, darahnya yang memancut-mancut. Yang dikendaki daripada ibadah korban ialah nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita recall balik. Ni situasi yang kita telah lalui bersama. Minggu yang terakhir, 10 hari yang terakhir, 7 hari yang terakhir, hari-hari akhir di bulan Ramadan. Kita berasa seronok sangat, tuan-tuan, sebab pada masa itu kita rasa kita dah, macam mana nak sebut, tuan, kita dapat kuasai diri kita. Kerana nak 10 malam terakhir, semua kita berebut mencari, menjajah Al-Qadar. Siangnya semain tasbih, malam semain tasbih lagi. Allah, luar biasa, tuan-tuan. Tak kira dah hari-hari ganjil, hari genap pun buat juga. Berapa hari sebelum Ramadan berakhir, tuan-tuan, kita dah rasa kita kuat. Pasal apa? Kita boleh kontrol diri kita. Kita boleh kuasai diri kita. Kita boleh mengatakan ya ataupun tidak mengikut perintah Allah SWT. Hawa nafsu memang bawah, tuan. Syaitan iblis entah ke mana. Tuan-tuan, kita muhasabah balik. Sebulan selepas daripada itu, kita berada di hujung bulan Syaban. Hujung bulan Syaban pula. Hujung bulan Syawal. Tuan-tuan, open house, ya Allah, tuan-tuan. Di bulan Ramadan, tuan-tuan, kita tak makan, lapar, tak minum, haus, dahaga. Kadang-kadang masa buka tu ala kadar je. Namun di waktu malam, tuan, berpuluh rakaat kita menunaikan ibadah yang wajib plus ibadah yang sunat. Berapa puluh? Kat 30 rakaat campur semayang yang wajib, solat sunat ba'diyah qabliyah, awabin lagi, awabin 6 rakaat lagi. Sedangkan tempat tu semayang sunat, semayang wajib qada lagi, tuan. Ambil peluang keberkatan bulan Ramadan 23 rakaat lagi. La ilaha illallah. Maknanya nak beritahu kepada kita, saya suka mengulang, tuan, sesungguhnya kekuatan bukan dengan makan. Kekuatan bukan dengan makan sate Minang. Saya suka sate Minang, tuan. Kena sebutlah, tuan. Bukan kerana kita suka makan burger, bukan kerana kita suka makan rendang, bukan kerana kita suka nasi Arab. Bukan. Kekuatan itu bila mana kita ikut perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah SWT. Makan, apapun minuman tak ada kaitan. Mana buktinya? Di bulan Ramadan, beberapa hari sebelum hari raya, dan pada malam hari kita semua mencapai dan menjulang piala kemenangan, piala takwa. Malam itu kita disunahkan bertakbir ke rumah-rumah, ke lorong-lorong, menandakan kejayaan kemenangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab, tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, maka cabaran kepada kita hari ini, tuan, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah yang kamu maksudkan istiqamah? Allah tusyrik billahi syai'an.
Iaitu jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, cabaran yang berlaku kepada saya, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, ialah dihadapkan kepada kita ujian-ujian yang membabitkan keimanan, memperbabitkan tentang persoalan keyakinan. Contoh banyak. Tuan-tuan, contoh yang berlaku hari ni banyak. Tuan-tuan, macam sekarang kan. Banyak kalau dulu tuan-tuan kalau perasan kuliah maghrib ni tak berapa ramai orang. Dulu lama tuan. Dulu masa zaman tak ada handphone ni, bila habis semayang je, setengah daripada jemaah solat maghrib ni dia terpecah pada dua. Setengah daripada jemaah balik. Ji, mana Ji? Oh, nak balik Ustaz. Ada apa? Tengok berita. Berita. Kan? Campur sekali makan. Lepas tu kita tak habis kuliah lagi, dia dah sampai dah. Jadi, apa berlaku kat berita? Dia cerita. Kan? Setengah tu tak balik lah. Dulu tuan-tuan masih ingat ni yang umur 50, 60 dulu handphone tak ada. Sekarang ni tak ada tuan-tuan. Tak ada orang balik. Kan? Berita tuan-tuan sampai kepada kita. Cabarannya tuan-tuan, bila kita ada handphone, semua kita ada handphone, berita sampai kepada kita, kita bertanggungjawab kepada diri sendiri. Begitu sampai kepada kita, apa filter yang ada pada kita untuk mengatakan benda itu betul, benda itu sahih, benda itu jayyid, benda itu makbul, ataupun perkara yang sampai kepada kita, benda ni batil, benda ni maksiat, benda ni fahsyak, benda ni mungkar, mengundang balak daripada Allah Subhanahu taala. Cabaran. Maka yang diperlukan kepada kita ialah ilmu. Lepas tu tuan-tuan, ada sepotong hadis Nabi SAW riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali salihah qabla an ta'tiyanul fitan ka qita'il lailil muslim. Yusbihu ar-rajulu fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalilin." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali salihah qabla an ta'tiyanul fitan ka qita'il lailil muslim. Yusbihu ar-rajulu fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalilin." Rawahu Muslimun. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah yang Allah redha ke atasnya, bahawasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu wahai para sahabat, wahai umat Islam, dalam mengerjakan amal-amal soleh sebelum datang fitnah yang menguji iman-iman kamu. Ketika itu seumpama potongan juzuk-juzuk malam yang kian menggelap. Ketika itu seorang mukmin beriman, seseorang beriman di waktu pagi, di waktu petang menjadi kafir. Di waktu petang dia beriman menjadi kafir pada esoknya dan menjual agamanya dengan nilaian dunia yang sangat sedikit." Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, sidang jemaah, hadis ini termasuk antara 40 hadis min ahadisul fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Tuan-tuan mungkin dah pernah dengar hadis ini tuan-tuan, yang dihimpun dalam buku Al-Alim Al-Syekh Abu Ali An-Nadwi, Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Maliki. Telah pun meninggalkan kita tuan-tuan setahun setengah lebih. Dalam bukunya dihimpunkan hadis ni. Ulama menceritakan tuan bagaimana pernah satu ketika, satu hari Nabi cerita kepada para sahabat tentang nasib umat di akhir zaman, zaman fitnah. Daripada subuh Nabi pusing belakang ceramah, bagi tazkirah, cerita tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat, tentang apa yang berlaku di akhir zaman, Dajjal. Sampai waktu duha berhenti sembahyang sunat duha, sambung lagi sampai waktu zuhur, berhenti, sambung lagi sampai waktu asar, sambung lagi sampai waktu maghrib. Para sahabat yang hadir tuan-tuan, para sahabat yang hadir menangis, ada yang pingsan, menangis teresak-esak, takut dan gerun mereka
untuk menghadapi situasi dan keadaan yang akan berlaku di zaman itu. Antaranya hadis ini tuan-tuan. Nabi SAW pesan kepada para sahabat, dan pesanan ini tuan, segar dan bugar. Bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh. Kita tadi dah sembahyang maghrib berjemaah. Lepas ni nak sembahyang isyak berjemaah. Antara maghrib dan isyak ada apa? Ada kuliah, ada pengajian, ada halaqah ilmu. Duduk. Duduk, hadir. Tuan-tuan, kita kena ikut jadual masjid. Bukan masjid ikut jadual kita. Kita reschedulkan balik. Kehidupan perjalanan hidup kita 24 jam. Ikut jadual pengajian masjid. Surau, di Kariah kejiranan kita. Bukan masjid ikut kita. Maka tuan-tuan sedang jemaah, tuan bersegera dengan amal-amal soleh. Maghrib berjamaah, isyak berjamaah, duduk pengimarahan rumah Allah, duduk dalam majlis zikir, menanti solat selepas solat. Ada sahabat kita buat nota, tuan-tuan yang hadir pada malam ini, hampir, kalau kira go into detail, 40 amalan-amalan sunnah tuan-tuan dah hidup. Sahabat-sahabat yang tak datang tak dapat. Sahabat-sahabat yang duduk ke online, tak dapat benda ni tuan. Maka oleh sebab tu Nabi pesan kepada kita bersegera kepada amal soleh. Tapi kena ingat, amal soleh tuan-tuan sebelum itu kena dengan ilmu. Al-ilmu bitta'allumi. Ilmu itu dengan mendatangi, kena mengaji. Datang masjid, cari tok guru. Datang ke tempat-tempat pengajian, menadah kitab. Duduk elok-elok dalam majlis zikir, dalam halaqah zikir. Minta rahmat daripada Allah, minta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Ustaz? Sebab tadilah ni handphone ni, bila sampai kepada kita banyak-banyak lautan maklumat ni tuan-tuan, al-ilm yufarriqu ma bainal haq wal batil. Ilmu itu, kekuatan ilmu itu, kita mampu untuk membezakan mana yang benar, mana yang sahih, mana yang hak untuk kita ikut, mana yang batil, mana yang salah untuk kita tinggalkan. Ini zamannya tuan-tuan. Ini keadaannya. Ini satu kalimat yang biasa orang sebut, biasa kita dengar perkataan LGBT. Tuan orang tanya, semua orang tahu L tu apa tuan-tuan? Perempuan sama perempuan, lesbian. L, G, lelaki sama lelaki, melampias hawa nafsu, disebut gay. B, dua-dua, bisexual, laki sama laki, laki dengan perempuan. Sama juga. LGB tuan-tuan, tak payah nak bincang tuan-tuan. Tak payah nak ni. La'anallahu mutasyabihina wal mutasyabihat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Nabi SAW yang Sayyidus Salihin, ketua para Nabi dan para Rasul. Sini sebut laknat Allah ke atas orang-orang yang menyeparai lelaki ataupun menjadi perempuan. Kalau LGB tak ada bahas tuan-tuan. Yang kita nak bahas transgender tu, itu ada perbincangan ulama yang panjang. Khunsa muskil ataupun khunsa wadih, yang ada dua kemaluan. Itu perbincangan. Patutnya tak kena tu. LGB tuan-tuan, itu memang kotak dah. Ini kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita borong sekali semua satu kon, tak boleh lah. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya balik kepada ilmu. Nabi pesan, bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal soleh. Saya ingat antara dua orang ulama besar yang hadir di tempat kita, di negara kita baru ni, antara mutiara-mutiara katanya tuan, nasihat-nasihatnya tuan, antaranya Al-Alim Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad Salim sebut tuan-tuan, apa sebut? Antaranya Tauzi'ul Awqat. Tuan-tuan dan saya sama, kita ada 24 jam, arba'ah wa ishrina sa'at, lailan wa nahara, 12 jam siang, lailan wa nahara. Tuan-tuan, lock dah. Maghrib, isyak, daripada pukul 7 sampai pukul 9, datanglah awal sikit pukul 6.45, 6.30 tuan-tuan, sampai 9.30, 3 jam tuan-tuan, sampai mati. Apa dia Ustaz sama mati? Inilah tempat kita.
Ni masjid yang mulia tempat kita. Marilah nak mengeten lah ni. Tak apa nak mengeten, nak ngopi, makan nasi Arab ke lepas isyak. Tuan-tuan, ini masa kita nak duduk dalam rumah Allah, masa kita nak berzikir mengimarah kepada Allah, kita nak dapat syafaat majlis ilmu, nak dapat syafaat orang soleh, yang disebut doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, kurniakan aku hikmah hidup di atas muka bumi, jejakkan aku bila aku mati bersama dengan orang-orang soleh. Tuan-tuan yang hadir malam ni, tuan-tuan, ni semua orang soleh. Satu hari, tuan-tuan, kita akan meninggal. Kita sedang diuruskan, sedang dimandikan, sedang dikapankan. Jemaah kita yang kenal kita, yang meninggal ni orang soleh, orang masjid. Asal kuliah dia ada, asal dia kuliah ada. Apa begitu, tuan-tuan? Asal kuliah dia ada, asal dia kuliah ada. Meninggallah sahabat kita fulan, kurang satu jemaah kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam hidup kita pernah tak hadir orang meninggal, ada orang menangis. Siapa menangis ni? Bukan saudara dia, kawan. Ustaz, saya bersaksi ni yang meninggal ni kawan saya, dia orang soleh Ustaz, orang masjid, orang kuliah. Tuan-tuan, kita dah on the way menuju ke bawah tanah. Sahabat-sahabat kita atas tanah yang masih hidup, yang masih sihat, berdoa, bersaksi bahawa kita orang soleh. Wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, jejakkan aku bersama dengan orang-orang soleh. Nabi Allah Ibrahim ketika hidupnya ketua bagi sekalian orang soleh, Rasul. Dia sedar tak lama lagi dia akan meninggal, dia masuk alam barzah. Dia akan bersama dengan roh Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi-Nabi yang senior daripada dia. Dia kena sedar diri, dia alam barzah nak bersama dengan orang-orang soleh. Maka oleh sebab tuan-tuan, bila kita dengar orang meninggal, kita baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain apa kita tulis, tuan? Apa kita tulis? Semoga roh almarhum ditempatkan Allah bersama orang-orang soleh. Muka tak malu, tuan-tuan ni. Kita nak alam barzah kau nak duduk orang soleh. Namun 24 jam malam dan siang, mana masa kamu duduk dalam majlis zikir? Mana masa kamu bersama dengan orang-orang soleh? Tuan-tuan, maghrib isyak ni, tuan, orang soleh berhimpun di masjid. Tak ada orang soleh, tuan, di mall-mall, tak ada. Orang soleh maghrib isyak berhimpun di masjid. Ayo bersama dengan orang-orang soleh. Ayo bersama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaya kita, muda kita, lapang kita, sihat kita, apa lagi, tuan? Lagi satu, tuan. Igtanim khamsan qabla khamsin. Kita bersama dengan majlis ilmu. Tahniah, tuan-tuan. Semasa dua orang alim kita datang dekat negara kita ni, tuan-tuan yang hadir malam ni, tuan-tuan pun turut berusaha hadir. Sama ada di Masjid Putra, Masjid Negara, Subuh Sabtu, mana Masjid Negeri Shah Alam. Tuan pergi, boleh. Disebut dalam kitab, tuan-tuan, kitab Jarul Mahub, kitab Durus Samin, tuan-tuan. Di akhirat ada scene, ada adegan. Kita akan claim. Ya Allah, aku hadir majlis itu, wahai Allah. Ketika Habib Umar bin Muhammad Salim hadir, Dr. Adi Jumal, saya hadir, wahai Allah. Kita claim nak dapatkan syafaat orang soleh, orang baik ni, kita akan claim. Dan rugi, saya terang kata rugi. Di kalangan kita yang hadir malam ni, tak sempat lah Ustaz pasal hari sibuk. Berapa lama, sejak berapa hari, tuan, Dr. Ali dengan dia, takkan tak sempat satu hari, tuan-tuan. Majlis dia orang pergilah, tuan-tuan. Dapat ujung-ujung, saya pergi Masjid Putra, belakang-belakang, ramai orang, tuan. Yang datang tu orang rindu nak jumpa orang alim, tuan. Tuan, kemana tu cerita tadi, tuan? Balik pada istiqomah tadi, jauh berjalan tadi, tuan. Allah tusyrik billahi syai'an. Jangan kamu mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu. Banyak isu-isu yang semasa yang berlaku, tuan, banyak membabitkan tentang persoalan keimanan. Dulu, kalau tuan masih ingat, ada orang kata bahawa Allahumma salli alaihi Nabi Muhammad pernah berbohong. Tuan-tuan tak ingat? Dulu ada, beberapa tahun dulu. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita akidatul awam, ada 50 cabangan iman. 9-nya membabitkan Muhammadur Rasulullah. 419, 4 sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Yang pertama, Nabi SAW bersifat sidik, benar lagi membenarkan. Tiba-tiba orang kata Nabi Muhammad pernah berbohong. Ketika Hudaybiyah tu tak boleh nak masuk tu, nak menunaikan haji, Nabi tahun depan bergaji. Apalah Nabi bohong pula. Tuan-tuan, ketika cerita tu sampai, tuan-tuan, kita dah ada handphone.
Kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, oh salah cakap dia ni. Tak kira lah siapa pun cakap tuan, salah cakap dia. Dan yang sampai kepada kita berita-berita tuan-tuan, kita akan tepis. Kenapa? Kita ada ilmu. Maka kena mengaji tuan-tuan. Kena mengaji. Kena belajar. Sampai bila Ustaz sampai mati. Saya pun mengaji lagi tuan. Saya tak, banyak benda saya tak tahu. Ada masa-masa dan hari-hari saya kena mengaji. Jadi tuan-tuan, Allah tusyrik billah. Maka tuan-tuan, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah SWT. Maksudnya kita kena buat benteng kubu. Ilmu itu membenteng kita daripada faham-faham yang salah. Tuan-tuan, suka saya memaklumkan tuan-tuan. Alhamdulillah, ni kerja atuk-atuk kita, totok guru kita, ulama-ulama silam kita. Senior kita tuan-tuan. Syekh Abdullah Fahim. Atuk kepada bekas Perdana Menteri masa tahun Malaysia kita merdeka, keluarkan satu takhrij bahawa Malaysia kita ni akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Letak noktah besar-besar, letak kat ujung tu. Jangan berubah dah. Tak sempat dah tuan-tuan. Mengajilah benda yang benar, kita amalkan yang benar. Macam saya belajar dalam bidang usuluddin, kami belajarlah milal wan nihal. Oh, masa mengaji, ya Allah, rupanya pecahan mazhab akidah dalam Islam ni terlalu banyak. Sekadar nak tahu menyebutkan tuan-tuan, hati-hati dengan dua negara, hati-hati. Negara Iran, akidah mazhab negaranya apa? Syiah Imamiyah. Yang kedua negara Oman, sebelah Yaman, akidahnya Khawarij Abadiyah. Yang lain okey. Mesir, Jordan, kita ada sunnah wal jamaah. Sekarang ringkas nak sebut tuan-tuan. Maknanya tuan, di luar sana terlalu banyak faham-faham yang pelik-pelik tuan Kita kena berhati-hati. Jadi kita nak tahu mana yang betul, mana salah, kena mengajilah. Mengaji kita punya. Mengaji kita pun punya. Tuan-tuan. Jadi jangan kita syirik kepada Allah SWT dengan sesuatu apapun. Dan ujian yang akan datang selepas ini, tuan-tuan, ialah ujian iman. Ujian akidah. Maka ilmu adalah penyelesaiannya. Ilmu apa Ustaz? Ulama sebut ilmu terbagi kepada dua. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Yang pertama ilmu fardu ain, ulama bagikan kepada tiga ilmu. Ilmu tauhid, akidah, usuluddin. Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Kita kena mengaji. Ni pegang kepada huraian hadis kedua dalam kitab hadis 40. Apa dia? Hadis berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi tuan, ilmu akidah, tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Sikit mengenai ilmu tasawuf kan. Belajar ilmu tasawuf. Hari ni kita duduk risau ni. Kita semua ada handphone. Anak kita Along, Angka, Aci, Usu ada handphone. Ya, kadang-kadang anak kita 2 tahun kecil tu pun ada handphone tuan. Tak apalah kecil tuan. Nak cerita macam mana kita nak jaga ni, nak gunakan handphone ni. Belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ikut pintunya, ilmu yang paling rendah, pintu yang paling dengar, kitab yang paling asas, kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi tuan. Dalam ilmu tu dia ajar 7 anggota tubuh badan nak kena jaga. Macam mana nak jaga, manage, uruskan mata. Terus tengok sana, tengok sini tuan. Apa benda yang boleh ditengok, apa yang tak boleh ditengok, apa yang diminta kita tengok. Quran, wajah ibu dan ayah, dan mashaf Quran. Pahala. Diajarkan macam mana telinga mendengar, mulut berbicara 3, tangan, kaki 5, perut dan kemaluan 7. Satu-satunya ilmu mengajar kita manage dan uruskan. Kemudian diperkenalkan 10 sifat mahmudah. Sifat-sifat yang baik-baik, sifat-sifat yang terpuji untuk kita amalkan. Ikhlas. Gini kata Ustaz, saya ikhlas Ustaz. Ustaz saya ikhlas bagi Ustaz. Ikhlas menurut Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati apa? Ngaji. Kita jangan ikhlas ikut pandangan kita. Kena pandangan kitab. Baik sangka, husnuzon billah. Kemudian kita juga diajarkan tentang 10 sifat mazmumah. Sifat terkeji, buruk. Tahu untuk nyahkan, tahu untuk tanak. Hasad dengki. Hasad dengki tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya baru ni dapat peluang dalam 2 minggu lepas menziarahi satu asatizah, satu ustaz lah. Ustaz ni muda lah, bawah 50-an. Subhanallah, di satu sebuah hospital, tak sebut lah, tapi bukan Lembah Kelang tuan, sekitar sini. Subhanallah, diuji dah 4 bulan tak boleh tidur.
Tuan-tuan duduk kat hospital, daripada sampai maklumat tentang ustaz ni kena sihir. Ustaz pun kena sihir tuan-tuan. Allahu Akbar. Seorang alim besar tuan, kita sangat memerlukan dia ni. Di antara masa dia hafaz Quran dulu tuan-tuan, dulu dia hafaz Quran 8 bulan saja dia hafaz Quran. Cerdik, orang cerdik tuan. Subhanallah. Dan baru ni bila Habib Omar datang, dia tak dapatlah duduk hospital tuan. Allah, tak boleh tidur. Asap deki, dia tak kira tuan-tuan Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, dan sifat-sifat mazmumah yang lain. Itu contohnya tuan Baiklah, yang kedua tuan-tuan, apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minal istiqamah? Telah ditanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, apakah yang kamu maksudkan istiqamah? Ni istiqamah tuan-tuan sampai mati apa dia? Allah an ta'mura bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, iaitu kamu antastaqima 'alal amri wan nahyi, iaitu yang aku maksudkan istiqamah, kamu berterusan melakukan amar ma'ruf, suruh benda yang baik-baik, dan larang daripada perkara yang dosa dan mungkar. Dengan ilmu kita tahu benda baik dalam hidup kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita. Alung semayang, lagi 5 minit nak semayang. Bulan Ramadan kita suruh bangkit untuk sahur. Apa benda-benda baik tuan-tuan? Suruh baca Quran, tadarus, suruh cakap je. Dalam masa yang sama kena larang benda mungkar. Apa benda yang tak elok, benda yang tak okey, hari ni kita dengar, bagi tahu hati-hati, jangan mencuri, jangan mengintip, jangan mengumpat, jangan memfitnah, jangan syirik pada Allah. Sebut tuan-tuan secara berterusan. Semua peringkat tuan-tuan kita dalam keluarga. Wahai pemimpin pada mana pun tingkatan yang melihat siaran ini, tuan ni live ni tuan siapa pun kita, peringkat daerah, negeri dan negara, kita semua bertanggungjawab kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Suami dan ayah kepada suami, kepada anak-anak isteri-isterinya. Pada pemimpin kepada mereka yang di bawah tanggungan. Satu konotasi yang mudah tuan-tuan. Seorang pemimpin yang macam mana? Seorang ayah. Ni ayah Ahad ni. Hari semalam. Ayah Ahad dengan Sabtu. Tuan-tuan pergi pasar. Bawa RM200. Nak simpan kat peti ais ni, nak tempoh seminggu. Yalah, nak makan daging, nak makan ayam, nak makan udang, nak makan sotong, cendawan, sayur-sayur. Tuan-tuan, di pasar tu macam-macam grade, buah-buahan, ikan, daging, ayam, macam-macam grade ada. Yang mahal sikit, yang segar, yang baru fresh, ikan fresh, mahal lah sikit tuan-tuan. Yang lama-lama ni tuan-tuan, murah sikit. Seorang ayah, seorang pemimpin yang baik, yang hebat, yang benar, yang sahih, dia akan beli yang segar-segar, yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, yang sihat-sihat, walaupun mahal sikit. Diberikan kepada anak-anaknya dan isterinya di bawah tanggungannya, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang best-best. Seorang ayah yang baik. Bukan seorang ayah yang baik dan benar tuan-tuan, dipilih pula yang buruk, yang baik. Dia bagi balik kan, sayur yang buruk, daging yang buruk, daging yang baik. Suruh anak isteri dia pilih. Maknya masak, pilihlah ikut dang kamu lah nak masak. Tak. Pilihan itu kepada pemimpin, kepada suami sebagai seorang ayah, bawa yang baik-baik sahaja. Jadi tuan-tuan sedang jemaah minta Allah SWT. Poin yang kedua, istiqomah yang dimaksudkan dalam hidup ini, kata Sayyidina Abu Bakar Umar, apa dia? Hidup kita senantiasa suruh buat yang baik dan larang daripada kemungkaran. Dan kerja amar ma'ruf ni berterusan sampai kiamat tuan-tuan. Dengan disebutkan sebutan hadis, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yabasa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'una lahu fala yustajabu lakum. Kamu menyuruh melakukan yang baik-baik, atau kamu melakukan perkara melarang daripada kemungkaran, atau kamu memilih tak buat, maka hampir-hampirlah la yushikanna Allah, hampir-hampir Allah SWT mendatangkan kepada kamu iqaban minhu, balak dan musibah Allah SWT ke atas kamu. Dan ketika itu kamu mengangkat tangan, berdoa, memohon, semayang hajat, minta kepada Allah, fala yustajabu lakum, ketika itu doa-doa kamu tidak diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, kerja amar ma'ruf nahi munkar ni kena
kena berlaku secara seiringan bersama-sama. Kadang orang suka buat amal makruf je tuan. Naik muka tak boleh tuan. Dia kena jalan seiring. Ayat tu yang dimasukkan istiqomah. Ayat tuan insya-Allah. Jadi itulah tazkirah kita, kuliah kita pada malam ini. Istiqomahlah dalam baki kehidupan kita, insya-Allah. Jadi dua-dua sahabat ni, sahabat yang besar ni, mereka susah senang bermusafir, bermukim bersama Rasulullah. Maka apa yang mereka faham, kan Nabi sebut apa? Sahabat-sahabatku umpama bulan bintang di langit. Selama mana kamu mengambil petunjuk daripada mereka, kamu mendapat petunjuk. Ashabikan nujum innama ihtadaitum. Jadi kata-kata Sayyidina Abu Bakar ni kita pakailah. Taurus sahabi, kata-kata Sayyidina Umar ni kita pakailah. Dia panggil athar daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu tuan, quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya muhawwilul ahwal, ya karimu ya muta'al, hawil ahwalana ila ahsani ahwal bi barakati syahri ramadhani syawal. Ain alaina sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Rabbana wa taqabbal minna du'a wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.